السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan sesuatu persembahan korban kerana mendempingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya Habil,
dan tidak diterima kurban dari yang lain Qabil. Berkata Qabil, demi sesungguhnya aku akan membunuhmu. Jawab Habil, hanya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mau supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamuk membunuh saudaranya, lalu dibunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menghantarkan burung gagak mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menembus mayat saudaranya. Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak mau berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menembuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang menyesal. Sadaqallah. และเจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งเรื่องเกี่ยวกับบุตรชายสองคนของนบีอาดัมตามความเป็นจริงขณะที่ทั้งสองได้ทำการพลีซึ่งของพลีอยู่นั้นแล้วของพลีนั้นก็ถูกรับจากคนหนึ่งในสองคนและมันไม่ได้ถูกรับจากอีกคนหนึ่งเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เขากล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรับจากหมู่ผู้ยำเกรงเท่านั้นหากท่านยื่นมือของท่านมายังฉันเพื่อจะฆ่าฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อจะฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกและนั่นแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้อธรรมแล้วจิตใจของเขาก็คล้อยตามเขาในการที่จะฆ่าน้องชายของเขาแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายของเขาดังนั้นเขาจึงได้กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดทุนและอัลลอฮ์ก็ได้ส่งนกกาตัวหนึ่งมาคุยหาในดินเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าเขาจะฝังน้องชายของเขาอย่างไรเขากล่าวว่าโอ้ความพินาศของฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นกาตัวนี้ที่จะฝังศพน้องชายของฉันเชียวนี่แล้วเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เสียใจอัลลอฮฺอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมالحمد لله بنعمة الإسلام الحمد لله بنعمة الإيمان الحمد لله بنعمة القرآن الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Alhamdulillah, 5 keratan ayat dalam suratul Maidah dapat kita membaca, mendengar serta tadabbur. Allahu Sami'ul Basir. Semoga Allah memberi ganjaran balasan yang begitu besar, yang begitu banyak, dan memberi rahmat, maghfirah, barakah, hidayah, taufik, nurun, iman, ilmu dan al-amal salih kepada kita sekalian di dunia ini dan juga di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini cuba kita bersama pula dengan ayat 27 hingga ke 31 suratul Maidah. Satu cerita, satu kisah yang berlaku awal-awal di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala menghalau Adam dengan Hawa dari syurga ke alam dunia. Satu klip yang kedua lah berlaku kepada adik dan juga anak-anak dia. Berlaku klip yang pertama tu sebagai tayar untuk kita anak cucu dia ambil iktibar dengan iblis laknatullah. Atas langit lagi dah, dari syurga lagi dah, wa'alaikumsalam. Ini adalah satu cerita untuk kita ambil perhatian dan menjadi pengajaran yang begitu harga mahal kepada kita. Kalau kita ambil buat perhati dengan benar-benar sungguh kisah yang berlakunya Allah SWT cerita dalam Al-Quranul Karim dia. Berlaku tak molek dah dalam syurga, maka mari ke alam dunia ni. Dengan siapa kita di hari ni duduk dalam dunia menjadi susah, menjadi subhanallah, duk kena perang, duk kena berlawan, duk kena musuh. Tak buti-buti atas dunia ni. Mula sekali musuh kita iaitu syaitan, iblis. La ilaha illallah. Ba'dukum li ba'din aduun. Dia kata itulah dunia. Kita kena molek dunia. Dunia ni adalah ba'dukum li ba'din aduun. Setengah kamu bagi setengah yang lain tu adalah menjadi seteru. Itu kita dunia. Hari hidup kena musuh semua. Sebab itulah kita duduk atas dunia, jangan duduk tidur, jangan duduk galik. Sebab seteru kita duduk serai semua tak habis-habis. Subhanallah. Siapa tidur, tak ada mau selalu dah. Siapa galik, berak tak dia selalu dah. Siapa nyerah, habis selalu dah. Itu kita hidup atas dunia. Nak khabar molek. Duk kena musuh semua. Sebab itulah musuh ni menjadi wajib kepada kita. Jadi wajib kepada kita kena lawan dia semua dan kena duduk beringat semua. Kalau tak gitu habis. Habis. Tak dia gangang dia habis. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah cerita yang Tuhan nak royak dalam Quran dia ni. Mula-mula mai ke alam dunia tu, maka berlakulah benda ni. Berlakunya di antara adik-beradik, ada orang lain kali, dan juga anak Nabi Adam alaihi salam, bukan orang tamadah dak. Anak Nabi, dan berlakunya adik-beradik. Ada orang suku sakat dak adik-beradik. Kita di hari ni pun adik-beradik duk jadi. Orang warah duk jadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambillah cerita ni lah. Dengan molek, baca molek, faham molek cerita ni. Supaya tidak menjadi berlaku kepada kita. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi kita SAW supaya baca umat manusia seluruh tu dengar tahu, ambil perhatian tentang kisah ni. Umat manusia, mai bacalah surah ni.
Serta we faham makna surah ni supaya hidupmu tu selamat, tidak menjadi seperti yang kisah ni. Wala'iyazubillah. Marilah pakak-pakak dengar apa itu Allah SWT perintah supaya Nabi kita tu baca dengan katanya watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, iaitu kepada kesemua manusia, ummatu manusia di atas dunia ni, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa kisah dua orang anu ada Qabil dengan Habil atau Habil dengan Qabil. Katanya Habil adik, Qabil tu abang. Dua kisah ni. Iz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua itu qarraba, untuk nak mendekat diri dia tu kepada Allah sebagai kurban, nak korbankan harta dia, nak korbankan benda-benda yang ada pada dia, untuk nak berdempingkan diri dia tu dekat kepada Allah, taqarrub ila Allah. Korban sini, korban di sini kata setengahnya Habil dia orang yang pera binatang, manakala Qabil abang dia tu orang jenis pasang buat kebun, nane padi, nane gandum begitu. Habil adik dia ni pera binatang ternak seperti dengan ibas, binatang jenis pasang hayawan. Lepas tu masing-masing lah nak taqarrub diri dia kepada Allah, nak korbankan jiwa dia, harta dia yang ada pada dia tu untuk nak mendekat diri kepada Allah. Ibadat lah ni. Zakat ke? Hak ni zakat jenis pasang tanam, hak ni zakat jenis pasang binatang. Pakak-pakak bawa pikul harta dia untuk nak mendekat diri dia kepada Allah. Iz qarraba qurbanan. Subhanallah. Itulah di antara kita nak korbankan harta kita, cara dia ada sebut dalam ni. Lalu itulah fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya dan tidak diterima korban dari yang lain. Bila pakak-pakak hala tu terima gerbeh hok siapa? Hok adik dia Habil, binatang ternak kibas tu. Tapi tak terima hok kakak dia Qabil, iaitu gandum dan sebagainya. Tak terima. Kata ahli tafsir kata kibas tu hilang selalu dah. Tak ada depan mata dah. Terima dengan nampak mata kepala selalu dah. Amalan yang dibuat oleh anak adik dia, saudara dia tu. Allah jelas sangat nyata. Hilang nak kalau dah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gandum tu duduk masih ada lagi. Di situlah mari perasaan Qabil abang dia tu hasad dengki saudara. Allahu Akbar. Ni penyakit mula-mula berlaku di atas dunia ni. Gapo dia iaitu hasad dengki. Supaya gak berlaku kepada ayah dia di atas langit syurga dulu. Apa? Hasad dengki juga dibuat oleh syaitan. Sebab itulah ingat molek, hai hamba Allah, hasad dengki yang ada dalam hati kita ni adalah perasaan yang dibubuh oleh syaitan kepada kita. Perasaan yang ada hasad dengki ni tak lain tak bukan mari daripada syaitan yang bubuh satu penyakit untuk berlaku benda tak molek kepada kita yang menjadi hamba anak cucu nenek moyang Nabi Adam. Allah al-hasad. Na'udzubillah minal hasad wal ghil. Kita minta berjauh daripada hasad dengki dan juga ghil. Ghil mana perasaan dendam semua duduk dalam hati, tak habis-habis. Kamu tahu ni. Oh ni duk makan kebaikan kita, amalan baik kita ni.
Allahnya duduk bubuh ghil dalam hati dia ni. Allah. Hok puluh-puluh tahun lepas mari dah. Apa kita lalu? Ingat molek ni. Oh, kita kalau tak ingat hok dulu kok. Duk ingat sepakat ini. Dia kata kita dulu. Oh Allah, apa kita lalu mu? Ingat molek dah, itu adalah saka daripada iblis wasyaitan yang kita duduk setuju dengan dia. Sedangkan dia mai duduk bubuh, kita mai duduk sanjung, mai duduk terima dia pula. Wa'alaikumsalam. Tak jauh. Kata Nabi SAW, seorang hamba Allah tu dalam keadaan molek dia duduk menjadi orang yang baik, dia duduk hari-hari. Selama mana dia jadi orang jahat tak molek, selama itulah ketika ada perasaan hasad dengki dalam hati dia. Kalau ada hal ni punah habis. Ada hal ni molek belaka. Allahu akbar kabira. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad dengki itu boleh makan kebaikan kita. Seperti mana kayu api yang dimakan oleh kayu kering. Kama ya'kulun narul hatab. Allahu akbar. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Makan habis kalau amalan kita. Jadi Qabil dengan Habil ni, Qabil duk deki lamur. Duk perasaan dendam dalam hati dia lamur kepada adik dia ni. Lama tu. Deki, duk hasad deki. Dendam dalam hati dia lamur mai dah. Kih tu, kih ni. Kalau siapa masa untuk nak kerbel harta dia kepada Tuhan, maka perok kena pula dah. Saya terima adik dia, tolak tak terima hak dia. Lalu itulah ya tak boleh. Kerana kuatnya hawa nafsu jahat dia serta dia dibantu oleh syaitan pula. Dia kata qala aqtulannak. Aku nak bunuhmu. Tu dia tengok. Aku nak bunuhmu. Situ. Ingat molek dah. Siapa yang boleh kebaikan, ia ada kelebihan, ingat molek, ia kena ada rezeki selalu dah. Ini tabiat kejadian dan kita kena ingat kisah ni molek. Biasa berlaku sifat rezeki pada seorang itu tu kerana orang itu lebih daripada dia. Bila orang ni lebih, orang ni ia samai selalu dah. Tak boleh lah. Ingat molek ni. Allah akbar. Kih pucuk dia lebih daripada dia, maka dia duk tak leh. Hingga perakat kata, aku nak bunuhmu. Kan cakap tu. Qala aqtulannak. Katalah Habil, apabila Tuhan terima amal dia, kurban dia, tak terima kurban abang dia, maka katalah Habib adik dia, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya sanya Allah terima kurban dari orang-orang yang bertakwa saja ya. Oh, nasihat wika abang dia lah. Abang sudah nyata nampak amalan yang terima oleh Tuhan tu bagi orang yang takwa takut Tuhan ya. Salah kata abang dia ni pasal tidak ada sifat takwa lah mana. Sebab Tuhan tak terima tu. Kena ikhlas molek takwa kita tu tinggi kepada Allah. Apa sahaja amalan kita, kebaikan kita yang kita buat tu, semoga Tuhan terima. Kalau tak gitu kok, auzubillah. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, demi sesungguhnya jika engkau hala tangimu kepada aku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, demi sesungguhnya jika engkau wahai Qabil, kata Habil, mu tu hala tangimu tu untuk nak bunuhku, tangimu kepada aku untuk nak membunuhku, bermakna alat senjata lah. Tangan di sini atau Allah alat senjata untuk nak bunuh adik dia. Adik dia kata pedih lah, pisah ke ikut lah. La in basatta ilayya yadaka, iaitu alat senjata kamu tu litaqtulani, untuk nak bunuhku. Tapi Habib kata ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak,
Tapi aku tidak sekali-kali akan menghulur tangan atau alat senjata yang ada pada tanganku ni kepadamu untuk nak bunuhmu. Aku tak saya bunuhmu. Kalau pun nak bunuhku, aku tak saya bunuhmu, kata adik dia. Tengok. Sebab apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Kerana sungguh aku takut kepada Allah. Aku takut Tuhan. Aku tak takut kali kat umum ni. Kalau kata gitu. Bukan aku takut umum, aku takut Tuhan. Mu nak bunuhku tapi aku tak bunuhmu sebab aku takut Tuhan, bukan takut umum dak. Oh ni bagi orang yang nak buat benda tak molek sepatutnya ingat ni. Ingat pak Allah Tuhan. Hok ni lah aku takut sekali. Tuhan mana tu? Rabbal alamin. Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam ni. Hok ni lah Tuhan yang aku takut. Lalu itulah nasihat juga kepada abang dia, adik ni. Nasihat tak betul-betul. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismik. Sesungguhnya aku mau supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku. Ingat molek apabila membunuhku ni, mu akan tanggung dosa ni. Mu akan tanggung dosa hak membunuhku ni. Wa ismik, dan dosa hak ada pada dirimu, hei Qabil. Ingat molek tak sia-sia dak ni. Bukan cuk sekadar dunia saja dak ni. Membunuh orang, maka orang kena bunuh kokmu tu mu kena tanggung dosa, dan dosa hak ada padamu tu pula mu kena tanggung. Dua-dua ni kan. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismik. Maka fatakuna min ashabin nar. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka. Hei Qabil, ingat molek dosa besar ni, membunuh orang, bukan dosa halus-halus dak, mu kena masuk neraka. Allahu akbar. Ni cerita orang anak Nabi, la ilaha illallah, bukan orang tamadah dak, dan orang beriman, bukan orang tak beriman. Kata dalam ada tafsir, kata daripada Nabi Adam hingga sampai Nabi Nuh, semua masa tu orang Islam belaka, orang Islam. Tak ada orang tak Islam. Mana kata Islam lah, beriman lah. Tapi hak ni beriman, iman dia kuat. Hak ni beriman, iman dia terlemah. Dah, kena gomong tes syaitan juga. Siapa gamuk bunuh. Bunuh tak ada orang lain kali. Allah bunuh saudara dia, adik dia. Wa zalika jazaa'uz zalimin, kata Habil, dan itulah ia balasan orang-orang yang zalim. Itu orang zalim balasan dia gapo? Neraka, wal a'yaz billah min ashabin nar. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Allah, maka dengan nafsu jahat yang ada pada Qabil tu boleh heret dia tu hingga sampai dia tu gamuk untuk nak membunuh adik dia, saudara dia tu. Tengok ni. Mai pasal asak doki dan boleh mencedorong dia kepada untuk buat benda tak molek, untuk nak bunuh tu. Maka faqatalah, lalu dia bunuh juga. Saya bunuh. Jadi berlaku pembunuhan ni hok mula-mula sekali di atas dunia ni, dia cerita. Dan cerita ni pembunuhan sampai hari kiamat. Orang duk bunuh orang di hari ni. Ingat molek dah, siapa bunuh, siapa yang berlaku pembunuhan, bunuh saudara dia, iaitu Qabil. Dan Qabil inilah kata ulama kena duk tanggung dosa sampai hari kiamat. Benda yang tak molek dia buat, maka orang selepas daripada tu duk buat, dia akan tanggung tahun atas pada dia. Allah dah. Rim teh sing ti mai di langcak nan dia tai. Orang turut benda tak molek dia buat tu, maka dia akan terima dia dengan sampai kiamat di akhirat esok. Supaya hak baik, kita buat benda baik, maka orang tiru benda baik kita buat tu, maka pahala akan sampai kita juga. Dah. Rim sing ti di. Oh ni sing ti chua. Allah. Bunuh faqatalah fa asbaha minal khasirin. Oleh itu menjadilah dia itu Qabil dari golongan orang yang rugi di akhirat esok. Allah, rugi habis-habis rugi, tak ada dah. Min ahlin nar.
Apabila dia bunuh dah, bunuh tu kadang-kadang tak reti bek mana nak bunuh, tapi ingat kerana dah usaha dia agak nak bunuh tu hingga sampai dia boleh satu ilmu situ boleh bunuh adik dia. Bawa bunuh pak tak reti pula dah. Cara nak tanam mayat adik dia tak reti. Dia tak reti. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada ghuraban, iaitu gagak. Fa ba'atsallahu ghuraban. Dok pikir mayat adik dia, gi kau tu, gi kau ni, tak tahu nak tak mana buat lagu mana. Sebab tak reti nak tanam. Tuhan pun perintah kepada burung gagak tu, kemudian Allah menghantarkan burung gagak menyuruhnya, iaitu gapo? Menyuruhnya suruhlah mengorek-ngorek di bumi, korek bumi, korek gali supaya ada cahaya upai gitu. Obek kau nak tengok mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil. Nak Qabil tengok betul-betul. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana cara untuk menembus mayat saudaranya. Nak tengok. Allahu akbar, tengok binatang menghajar manusia. Dah sekadar tu ya kitanya manusia. Kalau tak ada ilmu ke tak reti situ. Sebab ada ilmu, pana ada ilmu, ya kena mengaji. Dengan melalui mengaji di sini Allah SWT perintah kepada binatang supaya menghajar. Lalu itulah boleh tengok Pak Allah qala ya wailati, qala ya wailata, Allah celaka sungguhku, bodoh sungguhku. Khabar kata dia ni jahil lah. Sebab apa ngaji? Baru ngaji dia bahasa tak reti, benar sungguh. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Allahu akbar, wahai celakanya ku, alangkah lemah bodohnya. Aku tidak tahu nak buat seperti burung gagak ni. Tengok burung gagak supaya aku dapat menembuskan mayat atau tanam mayat adikku atau saudaraku. Adik-adik berubah. Ya gagak dua ekor tu mai duk belaga. Mati seekor. Ni seekor gali aneh hak tu. Kamu tengok Pak Allah. Nampak dia pun buat seperti gagak buat tu lah. Fa asbaha minan nadimi, kerana itu menjadi dia dari orang gulungnya yang menyesal. Sesal bunuh adik dia, tapi sesal di sini ada kabulih lagi. Fa asbaha minan nadimi, iaitu menjadilah dia tu daripada gulungnya orang nadimi, sesal, iaitu minat taibin, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah kisah klip. Kalau Jamil ni lah dia panggil klip yang Tuhan tayar kepada Muhammad supaya Nabi goyak kepada umat dia. Berlaku permulaan di muka bumi ni pembunuhan dah, iaitu dua adik-beradik bukan orang lain dak, iaitu anak Nabi Adam alaihi salam. Sebab apa? Sebab ada perasaan hasad dengki, dendam dalam hati dia. InsyaAllah ta'ala semoga menjadi faedah dalam hidup kita hari kita dengan melalui kisah ni. Betul daripada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi wa la hawla wa la